Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu untuk meneruskan lagi kuliah kita untuk kita sama-sama membincangkan topik ataupun chapter kita yang pertama di bawah tajuk Tasawur Islam. Sebelum kita meneruskan kita punya perbincangan dalam chapter 1 ini, ingin saya jelaskan dulu, apakah sebenarnya yang kita akan belajar dalam chapter ini dan apakah hasil pembelajaran yang ingin kita sama-sama semua capai. So basically dalam chapter ini, kalau anda lihat kita ada 4 subtopik yang utama, iaitu yang pertama adalah Islam sebagai ad-din, di mana di bawah subtopik ini kita akan berbincang berkaitan dengan 2 subtopik kecil lagi, iaitu keperluan beragama dan juga matlamat penciptaan manusia. Dan seterusnya, kita akan bincangkan berkaitan dengan sumber ajaran Islam. Yang ketiga adalah skop ajaran Islam. Dan yang terakhir adalah keistimewaan Islam. So, apakah hasil pembelajaran yang ingin kita capai? Yang pertama, kalau kita lihat hasil pembelajarannya adalah, kita ingin capai bahawa kita semua mampu untuk memahami maksud Islam sebagai ad-din. Kita dapat menghuraikan, kita dapat memahami apakah yang dimaksudkan Islam itu sebagai ad-din. Yang kedua adalah dapat menjelaskan keperluan beragama serta matlamat penciptaan manusia. Dan yang terakhir adalah kita dapat menganalisis keistimewaan Islam. So ini secara umumnya, secara gambaran umum, berkaitan dengan apa yang kita akan bincangkan dalam chapter 1 ini. Kita masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu Islam sebagai ad-din. Sebelum kita berbincang secara mendalam lagi berkaitan apakah itu yang dimaksudkan sebagai Islam sebagai ad-din, mari kita lihat dulu definisi agama dan juga definisi Islam. So yang pertama, definisi agama. So dalam bahasa Sanskrit, agama ini yang pertama, dia adalah gabungan suku kata a dan gama yang mana membawa maksud peraturan, jalan, haluan dan juga kepercayaan. Dari satu sudut yang lain, ianya adalah gabungan 3 suku kata, iaitu a, gam dan a. Yang mana membawa maksud pedoman hidup yang kekal. Itu definisi agama kalau dalam bahasa Sanskrit. Yang kedua adalah definisi agama menurut Kamus Dewan dan Bahasa. Agama ini bermaksud kepercayaan kepada Tuhan dan sifat-sifat serta kekuasaan Tuhan dan penerimaan ajaran dan juga perintahnya. Manakala kalau dalam bahasa Arab, agama ini membawa maksud menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan dan juga adat kebiasaan. Tapi dari sudut istilah, ianya membawa maksud cara hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, mari kita lihat pula definisi Islam. Dari sudut bahasa, Islam ini berasal daripada perkataan bahasa Arab iaitu aslama yang membawa maksud ketulinan dan juga kesucian, ketaatan dan juga penyerahan. Selain itu, ianya juga membawa maksud kedamaian, keamanan atau kesejahteraan. Dari sudut istilah, Islam ini membawa maksud pengakuan bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, pengakuan bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasulullah. Selepas itu, ianya membawa maksud mendirikan solat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan juga mengerjakan haji di Baitullah sekiranya berkemampuan. So ini definisi Islam, dari sudut bahasa dan juga istilah. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah yang dimaksudkan Islam sebagai ad-din. Islam sebagai ad-din ini membawa maksud Islam merupakan satu-satunya sistem hidup atau peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia. Islam juga merupakan satu-satunya din, agama yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memandu manusia
ke arah kesejahteraan dan juga keredaan hidup. Kalau kita lihat Islam merupakan agama yang menepati fitrah kehidupan manusia. Dan ianya juga Islam ini merangkumi semua aspek kehidupan manusia. So persoalan-persoalan persoalan-persoalan penting yang sering kali dihadapi oleh manusia, sebagai contoh, dari mana manusia datang, mengapa manusia datang, dan ke mana manusia, ke mana kesudahan manusia itu, maka Islamlah merupakan jawapan kepada tiga persoalan yang seringkali dihadapi oleh manusia. Seterusnya, kita masuk kepada tajuk keperluan beragama. Mengapa manusia perlu kepada beragama? So, yang pertama adalah agama adalah naluri fitrah semula jadi manusia. Ianya berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang bermaksud setiap anak yang dilahirkan adalah dalam keadaan fitrah, yakni Islam. Maka kedua ibu bapanya lah yang menasrani atau meyahudi ataupun memajusikannya. Selain itu juga kita boleh lihat tanda fitrah semula jadi manusia itu perlu kepada agama. Yang pertama adalah kecenderungan beragama itu akan lebih jelas apabila di dalam kesempitan ataupun kesusahan. Yang kedua adalah persoalan yang sering timbul seperti mengenai hakikat diri dan juga alam. Itu yang pertama. Agama adalah naluri fitrah semula jadi manusia. Yang kedua adalah kecenderungan manusia hidup menurut peraturan. So, sejarah telah membuktikan manusia cenderung untuk ikut peraturan. So, manusia juga lebih menyukai kehidupan yang lebih teratur dan juga sistematik. So, keteraturan ini terkandung dalam ajaran agama. So, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kejahilan manusia mengenai kehidupan. So manusia ini merupakan sebaik-baik makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun pengetahuan kita ini terbatas. Banyak lagi persoalan kita ini tentang kehidupan masih belum terjawab. Sebab sebahagiannya tidak boleh dibuktikan secara logik ataupun saintifik. So, untuk mengetahui semua itu, tidak ada jalan lain kecuali dengan apa? Kecuali dengan wahyu melalui agama. So kejahilan manusia dalam memahami persoalan kehidupan ini sebenarnya ada dinyatakan dalam Al-Quran. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang bermaksud sesungguhnya tiap-tiap sesuatu termasuk manusia telah kami ciptakan dengan ukuran, yakni batas tertentu. Dan yang terakhir adalah kelemahan akal manusia. So, akal manusia ini merupakan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang paling bernilai kepada manusia. So, akal ni jugalah yang bezakan kita dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Namun akal kita ni ada batas dan hadnya. That's why keterbatasan akal inilah yang mendorong, yang menyebabkan manusia memerlukan agama sebagai panduan dan juga pedoman. Terutamanya dalam menentukan kebenaran yang ada. So inilah secara umumnya berkaitan dengan mengapa manusia perlu kepada agama. Seterusnya kita akan bincangkan pula subtopik matlamat penciptaan manusia. So kalau anda lihat dalam subtopik ini kita akan bincangkan berkaitan dengan istilah manusia di dalam Al-Quran dan juga proses kejadian manusia. So kita akan bincangkan proses kejadian Nabi Adam, Hawa dan juga zuriat Adam. Selain itu juga dalam subtopik ini kita akan bincangkan sudah pasti matlamat penciptaan manusia itu sendiri.
So yang pertama, okey, kita lihat secara ringkas, okey, iaitu istilah manusia di dalam Al-Quran. Okey, ini adalah antara contoh-contoh istilah manusia, okey, di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah An-Nas. Okey, kita boleh tengok dalam surah An-Nas. Okey, yang kedua adalah Bashar. Yang ketiga adalah Al-Insan. Dan yang keempat adalah Bani Adam. So ini adalah antara istilah manusia yang digunakan di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita akan bincangkan pula proses kejadian manusia. So kita akan bincangkan satu persatu. Seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. So kita akan bincangkan satu persatu. So yang pertama adalah turab, yang bermaksud tanah bumi berdebu. Okey, ianya berdasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 59 yang bermaksud sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah menciptakan Adam daripada turab. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Seterusnya adalah tin, yang membawa maksud tanah liat. Okey, Allah menyaring turab untuk mendapatkan saripati dan memilih yang benar-benar suci dan bersih, dan seterusnya dicampur dengan air untuk menjadi tin. Okey, ianya kita boleh baca dalam surah Al-An'am ayat 2 yang bermaksud dialah yang menciptakan kamu daripada tin. Selain itu kita boleh lihat dalam firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 29 yang bermaksud, dan apabila aku jadikan bentuk rupanya. Okey, seterusnya adalah tin al-lazib, yang bermaksud tanah melekit. Allah Subhanahu Wa Taala telah mencampurkan tanah dengan air, seperti mana dalam firman Allah dalam surah As-Saffat ayat 11 yang bermaksud sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tin al-lazib, yakni tanah liat yang senang diubah dan diciptakan semula. Seterusnya adalah hama masnun, iaitu yang bermaksud tanah yang berbau. Allah membiarkan lembaga sehingga menjadi tanah yang berbau. Seperti mana dalam surah Al-Hijr ayat 26 yang membawa maksud sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang manusia dari tanah liat kering, dari hama masnun. Seterusnya adalah salsal kal fakhar, yang membawa maksud tanah keras seperti tembikar. Maka Allah membiarkan lembaga sehingga keras. Kita boleh lihat dalam surah Ar-Rahman ayat 14 firman Allah yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia, yakni Adam, daripada salsal kal fakhar. Dan yang terakhir adalah nafkha ar-ruh, yang membawa maksud ditiupkan roh. Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam lembaga Adam, dan setiap organ dan anggota Adam mula berfungsi sebagaimana dalam surah Al-Hijr ayat 29 yang bermaksud serta aku tiupkan padanya roh daripada ciptaanku. Maka setelah sempurna bentuk diberi nama Adam kerana sesuai dengan kejadiannya yang berasal daripada beberapa jenis tanah, iaitu adim al-ard. Oleh kerana itulah unsur-unsur yang terdapat pada manusia sama dengan unsur-unsur yang terdapat pada tanah. So menurut kajian sains, tubuh manusia mempunyai unsur-unsur yang sama dengan unsur-unsur bumi seperti oksigen, hidrogen, kalsium, magnesium dan lain-lain. Cuma yang berbeza
adalah dari segi nisbah sukatannya mengikut fungsi unsur-unsur tersebut. So inilah secara umumnya berkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Seterusnya, kita akan bincangkan secara ringkas berkaitan dengan penciptaan Hawa. So Hawa merupakan wanita pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hawa diciptakan daripada tulang rusuk Adam alaihi salam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 1 yang bermaksud, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu, yakni bermula dari diri yang satu, yakni Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu pasangannya, yakni Hawa." Selain itu juga kita melihat pada sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud, "Hendaklah kamu menasihati wanita itu dengan baik. Sesungguhnya wanita itu dicipta dari tulang rusuk yang bengkok." Maka daripada Nabi Adam alaihissalam dan Hawa lah kemudiannya berkembang biaklah manusia. Seterusnya kita akan bincangkan juga secara ringkas berkaitan dengan proses penciptaan zuriat Adam alaihissalam. Kalau kita lihat proses penciptaan zuriat Adam alaihissalam ini, ianya bermula daripada nutfah, iaitu air mani. Selepas itu alaqah, yakni gumpalan darah. Selepas itu adalah mudghah, iaitu seketul daging. Kemudian membentuk izam, iaitu tulang rangka. Kemudian membentuk izam lahm, iaitu tulang yang disaluti daging ataupun otot. Seterusnya khalqan akhar, iaitu ciptaan bentuk rupa. Dan yang terakhir adalah ruh, iaitu peniupan roh. So proses kejadian manusia ini sebenarnya ataupun proses penciptaan zuriat Adam alaihissalam ini, keturunan Adam ini telah diterangkan secara terperinci di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Firman Allah yang bermaksud, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu nutfah, iaitu setipis air benih pada tempat yang kukuh, iaitu rahim. Kemudian kami ciptakan nutfah itu alaqah, yakni segumpal darah. Lalu kami jadikan alaqah itu mudghah, iaitu seketul daging. Kemudian kami ciptakan mudghah itu menjadi izam, iaitu tulang. Kemudian kami balutkan tulang itu dengan lahm, iaitu daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentukkan dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. So inilah secara umumnya berkaitan dengan proses kejadian ataupun penciptaan zuriat Adam alaihissalam. Seterusnya, kalau tadi kita sudah bincangkan istilah manusia yang ada dalam Al-Quran dan juga proses penciptaan Adam, Hawa dan juga keturunan Adam. Sekarang kita akan bincangkan pula berkaitan dengan matlamat penciptaan manusia. So matlamat penciptaan manusia ini terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama adalah hamba Allah dan yang kedua adalah khalifah. So yang pertama hamba Allah, ianya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, "Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku." So itu yang pertama, matlamat penciptaan kita sebagai seorang hamba Allah. Yang kedua adalah khalifah, ianya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 30, firman Allah yang bermaksud, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." So ini secara umumnya matlamat penciptaan manusia, iaitu ada dua. Yang pertama adalah hamba Allah, yang kedua adalah
khalifah. Okey, seterusnya. Okey, seperti mana yang telah kita bincangkan, okey, matlamat penciptaan manusia ni ada dua, iaitu sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. So, apa tanggungjawab kita sebagai seorang manusia ni? As hamba Allah, apa yang perlu kita lakukan? Sebagai seorang khalifah, apa yang perlu kita lakukan? So, kita lihat dulu. Sebagai seorang hamba Allah, okey, apakah yang perlu kita lakukan? So, sudah pasti hendaklah kita beriman dan juga mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, hendaklah kita menunaikan ibadah. Okey, kita juga hendaklah mematuhi syariat dan peraturan Allah. Okey, kita melakukan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang terakhir adalah kita sentiasa sabar dan juga mensyukuri nikmat, okey, dalam setiap perkara. Okey, seterusnya. Okey, itu tadi adalah tanggungjawab, okey, manusia ini sebagai seorang hamba Allah. So, apa pula tanggungjawab manusia ni sebagai khalifah? So, yang pertama sudah pasti amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kedua, okey, sudah pasti hendaklah kita ini memakmurkan muka bumi dengan secara optimum. Okey, kita hendaklah bijak memakmurkan muka bumi ini. Janganlah sampai berlaku kerosakan. Yang ketiga adalah hendaklah kita menegakkan keadilan. Dan yang terakhir adalah membina kekuatan ummah. Okey. So, inilah okey contoh-contoh okey tanggungjawab okey kita sebagai seorang manusia ini yang perlu kita lakukan sebagai seorang hamba Allah dan juga khalifah di muka bumi ini. Seterusnya, okey, kita akan bincangkan pula subtopik 1.2 di bawah tajuk sumber ajaran Islam. Okey, seperti mana yang kita tahu, sumber asasi ataupun sumber utama dalam Islam itu sudah pasti Al-Quran dan Sunnah. Okey, namun okey, dalam sumber ajaran Islam ini ada juga sumber-sumber yang lain. Okey, sebagai contoh al-ijma, qiyas, al-istihsan, al-maslahah al-mursalah, sad al-zara'i, al-uruf dan juga istishab. Okey, namun okey, kalau kita lihat sumber-sumber ini dipecahkan kepada dua, iaitu sumber-sumber yang disepakati dan juga sumber-sumber yang tidak disepakati. So, apa bezanya? Okey, sumber-sumber yang disepakati ini adalah sumber yang digunakan pakai okey oleh semua ulama. Okey, manakala okey sumber yang tidak disepakati hanya sebahagian daripada ulama yang menggunakannya. Okey, namun okey semua sumber-sumber ini merupakan sumber ajaran Islam. So, kita akan bincang satu persatulah okey sumber-sumber ini. Okey, sekarang kita akan bincangkan pada bahagian yang pertama iaitu sumber yang disepakati. So, yang pertama, okey, seperti mana yang telah saya jelaskan tadi, sumber asasi, sumber primer, sumber utama dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan sudah pasti, Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan sumber yang disepakati. So, kita lihat yang pertama, Al-Quran. Okey, Al-Quran ini kita tahu merupakan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril selama 23 tahun, okey, diturunkan secara mutawatir, yakni berperingkat-peringkat, dan membacanya merupakan suatu ibadah. So, Al-Quran ini merupakan okey kita punya panduan nombor satu. Okey, kita punya pedoman hidup yang nombor satu. Okey, ini adalah rujukan kita yang utama dalam kehidupan manusia, sama ada untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Yang kedua adalah As-Sunnah. So, As-Sunnah ini merujuk kepada apa? Segala yang disandarkan pada Rasulullah SAW dari sudut percakapan iaitu qauliyah, perbuatan iaitu fi'liyah, dan juga pengakuan iaitu taqririyah. Okey, Nabi Muhammad SAW. So, As-Sunnah ini okey merupakan sumber kedua selepas Al-Quran.
So, fungsi as-sunnah ini adalah untuk menjelaskan dan juga menguraikan apa-apa perkara yang terkandung di dalam Al-Quran. For example, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk menunaikan solat. Namun di dalam Al-Quran tidak dinyatakan bagaimana hendak solat. Maka perbuatan ataupun bagaimana kita mengerjakan solat itu diterangkan di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti mana yang kita tahu, semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kita punya tempat rujukan utama. Itu berkaitan dengan sumber asasi yang utama dalam Islam. Yang kedua, yang ketiga pula adalah ijma'. Ijma' ini juga tergolong dalam sumber yang disepakati. So, apa itu ijma'? So, ijma' ni kalau dari sudut bahasa, ianya bermaksud keazaman ataupun persepakatan. Tapi, kalau dari sudut istilah, ianya bermaksud persepakatan para mujtahid dalam kalangan umat Nabi Muhammad SAW selepas kewafatan baginda dalam satu-satu zaman di atas satu hukum syarak, atau dalam erti kata mudah yang lain untuk kita mudah faham apa itu ijma'. Ijma' ini juga boleh kita fahami sebagai kesepakatan para ulama dalam menentukan hukum bagi masalah-masalah yang baru berdasarkan Quran dan Sunnah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ijma' ni juga ada syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia? So, syarat-syarat ijma' ini ada 5. Yang pertama adalah berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, berlaku di kalangan mujtahid. Yang ketiga, persepakatan di kalangan semua mujtahid. Yang keempat adalah selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir adalah berkaitan hukum syarak sahaja. So apa contoh hukum yang telah dikeluarkan daripada sumber ijma' ini? Contohnya adalah azan 2 kali dan iqamat bagi solat Jumaat. Itu ijma'. So yang terakhir dalam sumber yang disepakati ini adalah qiyas. So apakah itu qiyas? So qiyas ini kalau dari sudut bahasa ianya bermaksud menyamakan. Tapi kalau dari sudut istilah ianya perbandingan antara satu hukum dengan perkara yang baru muncul dengan perkara yang telah ada hukum sebelumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ataupun kita boleh sebut sebagai qiyas ini adalah menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan sesuatu masalah yang telah ada hukumnya kerana ada persamaan illah antara keduanya. So, qiyas ni adalah dia menyamakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya di dalam Quran dan Sunnah. Sebagai contoh, pengharaman dada disamakan dengan pengharaman arak di dalam Al-Quran kerana ilahnya sama iaitu menghilangkan kewarasan. So qiyas ini ada rukun yang kita kena perlu ikut. So yang pertama adalah al-asl, iaitu perkara yang hukumnya telah ditetapkan oleh nas syarak. Sebagai contoh, macam contoh yang saya bagi tadi itu adalah dalam Quran sudah menyebut berkaitan dengan arak. So al-furu' iaitu perkara baru yang tidak ada nas mengenai hukumnya. So nanti kita tengok kita punya contoh tadi lah kan, pengharaman dada yang disamakan dengan pengharaman arak. So kalau al-asl tadi kita sudah tampak asalnya perkara yang sudah ada hukumnya dalam Quran itu adalah arak. So al-furu' ini adalah perkara baru.
So, apa perkara baru itu? Ianya kalau dalam contoh tadi merujuk kepada pengharaman dadah. Okey, so dia punya perkara baru itu adalah dadah. Okey. Soal illah. Okey, bentuk persamaan yang mengikat al-asl dengan yang baru iaitu al-far'u tu. Okey, iaitu kalau kita lihat arak dan dada itu persamaan dia. Okey, yang mengikat kedua-dua ini adalah ianya apa? Memberi kesan memudaratkan, memabukkan. Ianya memberikan kesan yang negatif lah. Kedua-duanya kita boleh lihat membawa kepada memabukkan dan juga memudaratkan diri, bukan sahaja diri tetapi juga orang lain. Dan yang terakhir adalah hukum al-asl, iaitu hukum perkara asal yang terdapat nasnya di dalam Al-Quran ataupun sunnah. Sebagai contoh, hukum haram. Arak tadi adalah haram. So, pengharaman dadah ini, ditetapkan hukum dia adalah berdasarkan kepada pengharaman arak di dalam Al-Quran tadi. Sebab, kedua-duanya ini menghilangkan kewarasan. So bila dilihat semuanya dan akhirnya, ditentukan, ditetapkan bahawa dadah ini haram hukumnya. So inilah, maksud kias. So di sini kita boleh lihatlah sumber yang disepakati ini cuma ada 4, iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. Seterusnya, kita akan bincangkan pula berkaitan dengan sumber yang tidak disepakati. So, kalau kita lihat sini, ada 5 sumber yang tidak disepakati, iaitu Al-Istihsan, Al-Maslahah Al-Mursalah, Sad Az-Zara'i, Al-Uruf dan juga Istishab. So, kita lihat dulu yang pertama. Yang pertama itu Al-Istihsan. So, apa itu Al-Istihsan? So, Al-Istihsan ini adalah bermaksud meninggalkan kias kerana satu dalil yang lebih kuat daripadanya dari Al-Quran ataupun Sunnah ataupun Ijma'. So ulama menerangkan istihsan ini sebagai penentuan hukum tentang suatu perkara berbeza daripada penentuan yang dikenakan pada perkara yang ada persamaan. Dengan disebabkan ada alasan yang lebih kuat yang menyebabkan kelainan itu berlaku. Sebagai contoh, dibolehkan jual beli dengan deposit dalam Islam. So itu yang pertama. Yang kedua adalah maslahah al-mursalah. So al-maslahah al-mursalah ini kalau dari sudut bahasa, ianya bermaksud manfaat. Kalau dari sudut istilah, ianya merujuk kepada sesuatu yang baik dan bermanfaat. Namun tidak ada dalil ataupun nas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menyatakan tentangnya dan tidak ada pula nas yang membantahnya. Sebagai contoh, pengumpulan dan juga pembukuan Al-Quran kepada mushaf. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah Sad Az-Zara'i. Ianya bermaksud Sad Az-Zara'i ini adalah ianya menutup jalan-jalan yang boleh membawa kepada kerosakan ataupun keburukan. Ataupun dalam erti kata lain, ianya bermaksud menyekat kepada perkara yang boleh membawa kepada kerosakan. Sebagai contoh, pengharaman berkhalwat dengan bukan mahram untuk mengelak berlakunya zina. Ataupun contoh lain, kita tidak boleh, sebagai contoh nanti kalau kamu ada premis bangunan, so kita tidak bolehlah menyewakan premis bangunan itu untuk tujuan ataupun perkara maksiat ataupun perkara-perkara yang bertentangan dengan syariah Islam. So itu Sad Az-Zara'i. So yang seterusnya adalah Al-Uruf. Al-Uruf ini bermaksud adat kebiasaan yang menjadi amalan kebiasaan manusia. So al-uruf ini adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan di sisi masyarakat dan diamalkan dalam kehidupan sama ada dari segi ucapan ataupun perbuatan. Sebagai contoh, jual beli tanpa ijab dan qabul.
Okey, ataupun dalam contoh yang lain kita boleh lihat okey, jubah yang dipakai oleh orang Arab. Okey. Dan yang terakhir adalah al-istishab. Okey. Apa itu istishab? So istishab ini bermaksud bersahabat. Okey. Itu dari sudut bahasa lah. So kalau dari sudut istilahnya, okey, ianya mengekalkan sesuatu perkara berdasarkan keadaan asalnya selama mana tidak terdapat sesuatu yang mengubahnya. Okey, so ulama dia mengekalkan sesuatu hukum itu, okey, dengan berasaskan hukuman yang telah sedia ada, hukum yang telah sedia ada. Okey, kerana tidak ada sebarang dalil yang mengubah hukum tersebut. Okey. Sebagai contoh, okey, segala makanan di muka bumi ini adalah halal. Okey, melainkan ada dalil ataupun nas, okey, yang menunjukkan ianya haram, maka kita tidak boleh ambil, okey, ataupun makanlah. Okey. So inilah secara umumnya berkaitan dengan sumber yang tidak disepakati. Seterusnya, okey, kita masuk pula kepada skop ajaran Islam. Okey, skop ajaran Islam ini ada 5, iaitu akidah, akhlak, syariah, dakwah dan juga jihad. So, kita akan bincang satu persatu okey, skop ajaran ini. Okey, mari kita tengok okey, setiap skop-skop ajaran ini okey berkaitan dengan apa? Okey, apakah yang dibincangkan? Okey, apakah yang terkandung di dalamnya? So, yang pertama adalah akidah. So, akidah ini adalah merujuk kepada kepercayaan yang terikat erat dan juga tersimpul kuat dalam jiwa. Okey, selain itu, ianya merujuk kepada apa? Kepercayaan atau keimanan kepada hakikat dan nilai-nilai mutlak yang tetap dan yang kukuh, yang pasti dan hakiki lagi kudus dan suci seperti yang terdapat dalam ajaran Islam. Okey, so rukun Islam dan juga rukun iman merupakan elemen yang menjadi asas dalam akidah Islam. So itu yang pertama, okey, berkaitan dengan akidah. So yang kedua adalah skop akhlak. So akhlak ini okey menurut Imam Al-Ghazali, okey, ianya merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang dengannya lahir sesuatu perbuatan ataupun tingkah laku. So Rasulullah SAW merupakan qudwah hasanah ataupun teladan yang baik yang perlu kita ikuti dalam kehidupan kita. Okey, so itu yang pertama, akhlak. Sebab kalau kita sebut akhlak ini, okey, sudah pasti kita tahu okey ianya berkaitan dengan perbuatan, okey, berkaitan dengan apa? Kita punya tingkah laku, okey, perangai ataupun kepribadian. Okey, itu skop akhlak. Yang ketiga adalah syariah. So syariah ini merupakan apa? Peraturan dan hukum yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau ditentukan prinsip-prinsipnya serta dipindahkan ke atas setiap muslim untuk melaksanakannya. Okey, senang kita memfaham. Syariah ini merupakan hukum-hukum perundangan yang bertujuan untuk mengatur kehidupan kita manusia. Okey. So sumber-sumber syariah okey adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Qiyas. Okey, itu yang ketiga iaitu skop syariah. Yang keempat adalah skop dakwah. So dakwah ini okey adalah merujuk kepada seruan ke arah kebenaran dan ajaran Islam yang meliputi aspek akidah, syariah dan juga akhlak. So dakwah ini adalah tanggungjawab kita semua. Okey, tanggungjawab kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Okey, dan kita boleh lihat dalam firman Allah okey yang bermaksud okey, serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad dengan hikmah, kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik dan berbahaslah dengan mereka yakni yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Surah An-Nahl ayat 125. Okey. So dapat kita fahami bahawa okey dakwah ini dalam skop ajaran Islam, okey, dalam skop dakwah ini adalah okey
seruan untuk kita mengajak kepada kebenaran, kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. So yang terakhir adalah skop jihad. So skop jihad ini adalah merujuk kepada menggunakan seluruh tenaga dan juga keupayaan demi mencapai cita-cita mulia, iaitu keampunan Allah, rahmat dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. So jihad ni ada dua bahagian, iaitu jihad besar dan juga jihad kecil. Okey, jihad besar itu adalah kita melawan nafsu. Okey. Yang kedua, jihad kecil itu pula contohnya adalah menuntut ilmu. Seterusnya, kita masuk kepada subtopik yang terakhir iaitu keistimewaan Islam. So keistimewaan Islam ini kita boleh bahagikan kepada 5 iaitu Rabbani, Syumul, Alamiah, Waqi'iyah dan juga Wasatiyah. So kita akan bincangkanlah satu persatu keistimewaan Islam ini. Mari kita lihat keistimewaan Islam yang pertama iaitu Rabbani. Kenapa Rabbani? Hal ini kerana Islam ini bersumberkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala dan bukanlah rekaan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan Islam yang kedua adalah syumul ataupun maksudnya menyeluruh. So Islam ni ianya sudah sempurna, sudah lengkap kerana Islam ini merangkumi segala aspek segenap aspek kehidupan manusia sama ada di dunia dan di akhirat. Itu yang kedua iaitu syumul, menyeluruh. So yang ketiga adalah alamiah. So Islam ini sifatnya universal. Meliputi semua tempat dan masa tanpa batas. So Islam ni dia adalah agama yang universal sebab tidak terikat dengan masa, tempat dan juga ruang. So Islam ini sesuai untuk semua manusia, setiap bangsa dan tidak terbatas dengan masa-masa tertentu. So Islam ini meliputi semua tempat dan masa tanpa batasan sempadan geografi. So itu yang ketiga iaitu alamiah. So kita pergi yang kepada keempat iaitu waqi'iyah, iaitu praktikal. Iaitu sistem Islam ini mampu diamalkan untuk semua golongan dan dalam setiap keadaan. So ajaran Islam ni ianya bersifat praktikal dan juga realistik, iaitu bersesuaian dengan realiti kehidupan manusia. So seluruh sistem Islam itu ianya tidak berbentuk teori semata-mata. Bahkan ianya bersifat praktikal dan juga realistik yang sesuai dengan situasi ataupun condition dan alam manusiawi. So kita boleh lihat bagaimana amalan dalam Islam ini boleh dipraktikkan dalam apa jua keadaan. Jika dalam keadaan darurat, maka diberi rukhsah ataupun kelonggaran. Sebagai contoh, kalau kita huduk kita memerlukan air untuk berhuduk. So kalau tidak air, maka kita boleh bertayamum. Sebagai contoh, kalau anggota huduk kita cedera, tidak boleh kena air, maka kita boleh bertayamum. Selain itu juga kita boleh tengok rukhsah dalam solat. Dengan ketika kita bermusafir, kita boleh solat secara jamak dan juga qasar. Kita boleh menghimpunkan solat kita. So itu yang keempat iaitu waqi'iyah. So yang terakhir adalah wasatiyah, iaitu sepadu dan seimbang dari sudut jasmani dan rohani dan juga dunia dan akhirat. Yang mana kalau kita lihat, wasatiyah ini merujuk kepada seimbang dan pertengahan, iaitu memberi hak kepada mereka yang berhak tanpa melampau atau berkurang.
Okey, so wasatiyah ini ianya berada di tempat yang sesuai antara dua situasi yang bertentangan dengan mengambil pendekatan yang seimbang dalam berhadapan dengan apa-apa yang berlaku dalam kehidupan. Okey, so menurut Al-Qaradawi, elemen wasatiyah ini ada 6. Yang pertama adalah keadilan, lepas tu kesatuan, kekuatan, istiqamah, terbaik dan juga keamanan. Okey, so inilah secara ringkasnya, secara umumnya, berkaitan dengan keistimewaan ajaran Islam. Sebagai kesimpulan, Islam merupakan satu-satunya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang Muslim, kefahaman kita terhadap tentang Islam yang sebenar adalah sangat penting bagi melahirkan Muslim yang sejati. Dan yang terakhir adalah Islam merupakan Islam is the way of our life. Islam ini merupakan cara hidup yang sempurna mencakupi kehidupan di dunia dan di akhirat. So itu sahaja untuk perbincangan kita bagi chapter 1. Bagi chapter 1 ini iaitu tasawur Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.